Hadis ni, bab ni kita sudah baca dah minggu lepas, dan terjemah pun terjemah dah. Jadi malam ni tak perlu terjemah sasar dah lah. Tengok sepintas lalu gitulah. Ni cerita diat janin. Diat maknanya ganti rugi, bayaran ganti rugi. Kerana menyebabkan anak dalam kandungan itu keluar dalam keadaan sudah mati. Jadi kena bayar ganti rugi. Ini ceritanya, cerita bab ni. Dan wajib diat, dikenakan diat, yakni bayaran ganti rugi dalam kes pembunuhan dengan tersalah ataupun separuh sengaja. Wajib diat itu, bayaran ganti rugi itu dikenakan ke atas aqilatil jani, keluarga ataupun pihak penjenayah. Keluarga ataupun pihak penjenayah. Itu tajuknya. Jadi hadis tu sudah kita baca dah baru ni. Hadis yang pertamanya malam ni daripada Abi Hurairah, ada dua orang perempuan daripada kabilah Hudzail. Salah seorang daripada dua orang itu membaling ataupun memukul yang seorang lagi sehingga menggugurkan janinnya. Kerana itu Nabi SAW memutuskan supaya dibayar diat berupa ghurrah, iaitu seorang hamba lelaki ataupun hamba perempuan. Jadi hadis seterusnya pun lagu tu lebih kuat tu lagi. Jadi diat, yakni bayaran ganti rugi, dikenakan kerana menyebabkan gugur anak dalam kandungan. Kalau gugur anak dalam kandungan itu gugur dalam keadaan mati, yakni keluar tu tidak teriak, senyap dah, mati dah. Itu yang dimaksudkan janin di sini, diatil janin. Padahal kalau nak kira dari segi istilah yang lebih tepatnya, diguna juga gini pun, tapi hak lebih khusus lagi, diat apa ni, janin itu anak yang masih dalam kandungan, tidak keluar. Kalau sudah gugur tu, sama ada gugur dalam keadaan mati, itu orang panggil kalau gugur dalam keadaan mati tu, itu orang panggil dalam istilahnya siqt. Itu dalam bahasa ni, siqt. Kalau keluar tu hidup, mula-mula hidup, jerit ke, lepas tu mati, itu orang panggil walad, anak. Anak dah tu. Dan hukumnya berbeza-beza. Hukumnya berbeza-beza. Jadi janin di sini maksudnya siq tadi. Siq tadi, maknanya keluar, gugur tu dalam keadaan mati dah. Tak ada bunyi langsung, tak ada bergerak langsung daripada awal lagi. Itu yang dimaksudkan dengan janin di sini. Siq. Kalau nak kira istilah janin, hak lebih tepatnya, hak biasa digunakan dengan arti hak dalam perut tu, hak dalam perut. Kalau sudah gugur lagu tu, orang panggil siq. Jadi janin di sini maksudnya siq tadi. Jadi dia ada hukum-hukum dia yang khusus lah. Kalau keluar tu hidup dulu, lepas tu mati, maka diat dia seperti diat orang tua. Bukan lagu ni diat dia, iaitu kena bayar seorang hamba lelaki atau perempuan, tidak. Tapi supaya orang tua mati. Itu dalam kes kalau pembunuhan tersalah ataupun separah sengaja. Kalau sengaja, lain pula.
Kalau sengaja, tubik tu hidup dulu, lepas tu mati. Dengan sebab dia tu lah buat. Itu kena hukum bunuh balas. Kena hukum bunuh balas. Itu hak asal dia. Lepas tu mungkin juga boleh dikenakan diat bawah lagi. Mungkin juga boleh dikenakan diat. Tapi kalau keluar tu sudah mati dah, tidak ada bunuh balas. Ini kalau kes hak tidak sengaja, tersalah dan separah sengaja. Kalau sengaja, serupa juga, kena bunuh balas juga asalnya. Itu janin. Dan wajib kena bayar diat. Tidak kata lepas sajalah. Jadi mengikut kira-kira hak asal dia, asal hukum asal. Dalam kes pembunuhan sengaja ataupun separah sengaja, kena bayar diat, wajib. Kena bayar ni dikenakan ke atas siapa? Aqilatil jani, keluarga ataupun pihak yang melakukan jenayah. Itu kena bayar. Tidak kena bunuh balas, iyalah, tapi diat kena bayar. Jadi di sini kita tengok dulu hak Imam Nawawi sebut. Imam Nawawi sebut. Tidak nak baca semua, cuma dia sebut di sini, iaitu baca dengan tanwin, kata dia. Hak tu lebih tepat. Ghurratin abdin au amatin. Bukan ghurrati abdin. Bukan ghurrati. Kalau ghurrati itu tidak tanwin. Jadi hak lebih moleknya, kata dia, baca ghurratin, bukan ghurrati. Kalau baca ghurrati, ini baca dengan idhafat. Kalau ghurratin, maknanya abdin itu jadi dari segi nahwu lah. Dari segi nahwunya jadi badal. Apa dia ghurrah itu? Iaitu hamba lelaki ataupun hamba perempuan. Itu maknanya kalau jadi badal. Kalau kita kata ghurrati abdin au amatin, baca dengan idhafat begitu, berarti dia dari segi terjemahannya beza sikit. Nabi SAW memutuskan diat berupa hamba yang cantik. Ghurrati abdin, mana yang cantik ataupun yang lebih, yang istimewa daripada hamba lelaki ataupun hamba perempuan. Bukan hamba biasa, bukan hamba sembarangan, tapi hamba yang istimewa, yang cantik, yang mahal harganya. Itu maksudnya. Ada beza. Kalau kita kata bi ghurratin abdin au amatin, maksudnya abdin itu nak menjelaskan makna ghurrah tu. Apa makna ghurrah? Jadi dari segi riwayatnya ada kedua tu, ada kedua. Hak baca dengan baris pun ada, baris dua pun ada. Tetapi hak baca dengan baris dua, ghurratin, itu lebih tepat, disokong oleh ramai ulama. Di antara yang menyokong riwayat tanwin ini ialah riwayat Bukhari dalam sahihnya, dalam Kitabud Diyat, Babu Diyati Janinil Mar'ah, riwayat daripada Mughirah bin Syu'bah. Dia kata, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ghurrati abdan au amatan. Itu baru nyata. Jadi sesuai di sininya ghurratin. Kalau nak kira, Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan supaya diberikan ghurrah seorang hamba lelaki ataupun hamba perempuan. Gitu. Jadi dalam hadis ini ditafsirkan makna ghurrah, iaitu seorang hamba lelaki ataupun hamba perempuan. Jadi au di sini, au amatin,
Bukan syak perawi ni, tidak. Mana perawi tak apa ingat Nabi SAW kata ghurrah abdin ataupun amat. Tak. Bukan. Di sini di sini litaqsim, bukan lisyak. Mana nak ayat kalau beri hamba perempuan pun tak apa juga, hamba lelaki pun tak apa juga, boleh sah berlaku, jadi berlaku. Lepas tu ulama faham pula. Jadi hamba di sini bila Nabi SAW sebut ghurrah tu, dia tidak saja-saja kata dia. Yang ni hamba yang mahal, yang comel. Jadi ada ulama yang mengatakan ghurrah di sini asal makna dia putih di dahi kuda, sebagai tanda kuda yang baik, yang terpilih. Di kalangan orang yang reti pasal kuda tu lah. Jadi hak ni pun maknanya orang yang istimewa, yang mahal harganya. Jadi kalau hamba tu, hamba dia ada ni, ini dari segi perbahasan ulama lah. Dia kata kalau hamba hak hitam tak boleh, kata dia. Hak ni maksudnya hamba putih. Dia kata gitu. Hak mahal lah, hak mahal harga dia. Ataupun kalau tidak dengan makna hitam putih pun, makna hamba yang mahal harganya. Hamba yang murah-murah tak boleh. Sebab Nabi SAW sebut ghurrah di situ. Sebut ghurrah di situ. Abu Umar berkata, yang dimaksudkan dengan ghurrah ni al-abyad minhuma khassatan, kata dia. Hak putih saja. Itu maksud ghurrah di sini. Tidak memadai, kata dia, kalau hak hitam. Ada pula yang mengatakan seperti kita kata tadilah, hitam putih itu tak cara, yang maksudnya yang mahal. Mahal hamba ni dia bergantung kepada kelebihan yang ada kepada dia tu lah. Pada zaman hari tu, hamba zaman ada hamba ni, mana hamba yang mahir kau, pandai berjahit, pandai begitu, pandai ini, ada kepandaian lah, hak tu jadi mahal lah harga dia. Kalau hamba perempuan pun begitu juga, yang boleh menyusu, yang pandai berjahit, pandai gitu gini pun jadi mahal harga dia. Jadi bukan bergantung kepada dari segi warna kulit dia tu saja, tidak. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan di sini bukan maksud kelebihan pada hamba tu, tak ada. Hitam putih pun tak cara, mahal murah pun tidak cara. Maksud Nabi SAW ayat di sini kena seorang hamba. Kena seorang hamba, kena bagi seorang hamba, sama ada lelaki ataupun perempuan. Ni hak kebanyakan ulama kan. Jadi ghurratin itu satu perkataan yang memberi arti hamba, begitu saja. Tidak ada apa-apa kelebihan daripada hamba-hamba yang lain, tidak. Hamba biasalah, hak biasa-biasa. Ini mengikut kebanyakan ulama. Cuma dia kata yang pentingnya harga hamba yang dibagi sini, ghurrah sini, berupa ghurrah sini, kena sama dengan harga kalau diat ibu dia. Diat ibu dia berapa? 1/10 daripada diat ibunya. 1/10 daripada diat ibunya. Maknanya kalau mak mati, kita kata 10,000. Maknanya 1,000. Gitu, 1,000. Gitu lah. Kena bagi 1,000. Gitu maksudnya. Kalau nak kira dari segi harga, gitulah harga. Kalau lebih lagi pun kira lah, mana 1/10 daripada itu, daripada harga kalau ibu kepada janin saat dia mati. Katakanlah dia ibu tu berapa? Kalau katakanlah 10,000, maka 1/10 daripada 10,000 tu. Gitu. Itu je kata mereka. Ini mengikut kebanyakan ulama. Artinya kena bayar kepada keluarga ni janin saat ni lah, keluarga janin. Kerana mati janin itu,
kena bayar sebanyak tadi. Lepas tu kalau ibu dia mati juga, ibu tadi, ibu janin, kena bayar pula, hak lain pula, suku pula, dia yang lain pula. Kalau anak saja mati, sekadar tadilah. Kalau ibu tak mati, tapi dia tidak kena bayar apa-apa kah, hak tu sakit kat lah tu. Sakit tu dia panggil dalam hukum Islam, dia tidak panggil diat. Hak bawah daripada diat itu orang panggil arsh ataupun hukumah. Itu orang panggil dalam istilah ni. Dan ini ditentukan oleh pihak kerajaan lah, oleh pihak hakim. Patut bayar berapa kerugian dia, kesakitan dia, dan kalau kena berubat pula berapa habis kerugian dia tu. Dia kena ambil kira belakang. Itu orang panggil hukumah. Bukan makna hukumah tu mana kerajaan tak sini. Hukumah tu maknanya keputusan orang yang ahli dalam menilai lah, menilai kerugian. Ataupun arsh, dia tidak panggil diat. Diat ini hak lagu ni, hak Nabi SAW ada sebut berapa, itu orang panggil diat. Kalau lagu ni misalnya janin gugur, kena bagi ghurrah, dia ada sebut. Kalau orang ni mati, kena bunuh gini-gini, dia kena bagi diat 100 ekor unta, misalnya dia kata, dia ada sebut. Hak tu diat. Walaupun kemudiannya dia ambil kira harga dia, tak kira lah, tapi namanya diat sebab asasnya telah disebutkan oleh Nabi SAW sebagai ganti rugi. Itu orang panggil diat dalam istilahnya. Kalau hak tidak sebut lagu tu, maka itu termasuk di dalam hukumah ataupun arsh. Juga makna ganti rugi juga. Sebab kita lah ganti rugi ke pampasan ke apa ke, kita kata gitulah. Kena juga, cuma tidak dalam bentuk diat, atas nama diat. Dia ada istilah-istilah dia lah. Kalau hukum yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sebanyak sekian-sekian, kerana jinayah gini-gini, itu akan panggil hukum had. Hukum had, bukan bunuh orang, bukan kisah, bukan masuk dalam hukum kisah, itu akan panggil had. Kalau tidak termasuk dalam had tu, dia termasuk di dalam hukum lain, bukan had. Mana boleh berubah-ubah. Dia istilah-istilah sepon ni juga lah. Jadi kalau hak tu kebanyakan ulamanya kata tetap dah lagu tu. Kalau orang curi, kerak tangan, cukup syarat dia lah, kerak tangan kalau orang curi. Kalau tidak curi dalam bentuk lain, walaupun ambil juga, tidak kerak tangan. Walaupun lebih dahsyat lagi, kita kata tidak kerak tangan, lagu lain pula, tidak termasuk dalam had. Sebab had yang disebutkan dalam Quran ataupun hadis dengan terang, dengan jelas, dengan jelas. Misalnya dia kata wasariq wasariqatu, yang mencuri, termasuk dalam istilah curi ni lagu mana. Hak termasuk dalam istilah tu. Ada pun ragu, tidak curi. Ragu, tidak curi. Lepas tu lepas. Bukan masalah lepas, masalah tidak kena hukum tadi. Tidak kena hukum faqta'u aydiyahuma. Hukum tu dah. Sebab itulah ulama-ulama dulu pun dia faham. Kalau orang curi kain kapan, orang zaman dulu dia curi kain kapan, agaknya mau tahu tu kali orang-orang dulu tunggu kubur tu kan, dia curi kain kapan, lepas tu dia ambil, lepas tu dia jual pula lah. Hak tu bukan sarif dia panggil, hak tu nabash dia kata. Oleh kerana dia bukan sarif, tidak kena kat tangan dia, walaupun cukup nisab. Sebab dari segi bahasa Arabnya orang tidak panggil sarif, dia ada nama khusus untuk dia, nabash. Hak dalam Quran sebut sarif, hak tu termasuk hukum had. Hak lain, hukum dia lain pula. Supaya juga sini, hak termasuk dalam hukum diat ni, iaitu ganti rugi yang telah ditentukan oleh Nabi, disebut oleh Nabi. Kalau lagu ni gini, dia sebut. Walaupun kemudiannya kita tak boleh nak pakai dah tu, misalnya hamba tak ada sekarang ni, kita pakai nilai. Nilai ditentukan oleh pihak kerajaan sebanyak-sebanyak mana. Kalau satu orang mati, kerajaan tu, kalau hukum Islam jalan molek, dia akan tentukan sebanyak mana, dengan mengambil kira hak asal Nabi SAW letak tu. Tapi mungkin payah hak tu. Jadi dengan sebab itu ini boleh. Kalau kita nak kata 100 ekor unta, dulu mungkin mahal, mungkin kemudian ni oleh kerana kegunaannya pun tak banyak, kurang dah. Jadi tak boleh ambil kira sangat. Tetapi Nabi SAW ada tentukan. Pernah di zaman dia tu ada tentukan. Dan Sayyidina Umar juga ada tentukan, bukan dalam bentuk unta lagi, tapi dalam bentuk duit. Dalam bentuk duit pula. Dalam bentuk duit tu lagu mana?
tu kena ambil kira juga, walaupun tidaklah kata terikat dengan hak zaman itu. Mana hak ni terserah kepada pihak kerajaan untuk menentukan jumlahnya itu sebanyak mana. Jadi kalau janin ini sebanyak mana? 1/10 daripada ibu dia, 1/10 daripada diat ataupun ganti rugi untuk ibu dia, untuk janin ni. Jadi hal ni ditentukan oleh pihak kerajaan. Walau bagaimanapun ada ketetapan begitulah, ketetapan begitu. Jadi ceritanya hak ni hak dua orang perempuan ini, dia ni orang panggil, kemudian panggil dua-dua ni adalah isteri kepada satu orang. Madu lah, madu. Isteri kepada satu orang. Ada dalam riwayat yang lain disebutkan yang seorang tu namanya Mulaikah, yang seorang lagi Ummu Ghutaif. Jadi dua orang. Jadi hak ni pukul ni madu dia, pukul madu. Jadi hak dalam hadis ni kita baca ke hak akhir tu, dia kata macam mana kita nak kena bayar diat gini-gini. Hak Nabi SAW kata sajak, seperti sajak kuhan, tukar tenun tu, itu adalah suami kepada dua orang perempuan di sini. Hamal bin Malik itu suaminya. Hak kata gitu tu suami dia. Lepas tu ini sebut dalam Imam Nawawi ni. Adapun yang tersebut di dalam setengah-setengah riwayat, riwayat yang tidak sahih. Dia ada sebut gini, bi ghurratin abdin aw amatin aw farasin aw baghlin. Dia sebut ghurrah itu hamba lelaki ke, atau perempuan ke, atau kuda ke, ataupun bagal. Ini Imam Nawawi kata ini riwayat yang tak betul, karu, kata dia. Tetapi sebahagian ulama salaf berpegang dengannya. Dan diriwayatkan daripada Tawus dan Atha dan Mujahid bahawa ghurrah itu hamba lelaki atau perempuan atau kuda. Itu dia. Dia kata Daud kata orang panggil ghurrah, termasuk dalam bahasa Arab ghurrah orang panggil gabedia. Itu boleh berlaku, kata dia. Ini itu khilaf tentang makna ghurrah tu, tapi hak kebanyakan ulamanya mengatakan hamba lelaki ataupun perempuan, gitulah. Bagi kita tidak ada makna sangat ni sekarang ini sebut hamba lelaki, hamba perempuan apa, sebab tak ada. Jadi ini semua ditentukan oleh pihak kerajaan. Walau bagaimanapun ulama ittifaq tentang diat janin ialah ghurrah. Ini asasnya. Sama ada janin itu lelaki ataupun perempuan. Sama ada kejadian janin itu sudah sempurna anggotanya ataupun belum lagi, ataupun dalam bentuk segumpal daging sahaja pun sudah kena dah. Yang mana ada rupa manusia lah sikit. Semuanya mengikut ijma' ulama dikenakan ghurrah. Maknanya ada bayar diat, kena bayar diat. Kemudian ghurrah tu boleh ke siapa? Bila dibayar ganti rugi tu boleh ke siapa? Boleh kepada pewaris. Kepada anak tu lah. Anak tu dia ada pewaris juga. Anak tu kira-kiranya dia ada harta. Dia ada harta sekarang ni. Siapa yang boleh menerima pesaka daripada anak? Mak dia ke, ayah dia ke, siapa-siapa lah yang boleh mengikut hukum pesaka. Mereka itulah yang boleh daripada diat tadi. Sebab tu Imam Nawawi kata inilah orang yang memberi pesaka kepada orang lain. Ini kes orang yang memberi pesaka kepada orang lain tapi dia tidak menerima pesaka. Budak saat ni dia tak ada nak terima pesaka daripada siapa-siapa, tapi dia memberi pesaka kepada orang lain. Saat ni duit dia saat ni lah, duit ganti rugi saat ni. Boleh ke siapa dari budak tu mati? Boleh kepada orang yang sepatutnya menerima pesaka daripadanya, jika dia terus hidup. Lepas tu mati, siapa dia? Ini mengikut mazhab kita dan mazhab jumhur, kata Imam Nawawi.
Tapi Qadhi Iyad ada menyebutkan daripada sebahagian ulama bahawa janin itu adalah dikira seperti anggota, salah satu anggota ibunya. Jadi dia tu dia orang kerana kematian janin saat ni boleh ke mak dia saja. Tu mengikut sesetengah ulamanya gitu. Bukan bagi kepada orang-orang yang sepatutnya menerima pusaka daripada anak tu, tidak, tetapi boleh kepada ibunya sahaja. Lepas tu dia sebut hak kita sebut tadilah. Dia kata ketahuilah bahawa yang dimaksudkan dengan apa yang disebutkan tadi, iaitu kalau janin itu keluar daripada perut ibunya dalam keadaan mati. Adapun kalau dia keluar terpisah daripada ibunya itu dalam keadaan hidup, lepas tu baru mati, seperti kita kata tadilah, fayajibu fihi kamalu diyatil kabir, maka dikenakan diat seperti orang tua, seperti orang sudah besar. Bukan 1/10 daripada diat ibunya, bahkan seperti diat ibunya lah. Gitu. Gitulah. Ini dia sebut ini, Imam Nawawi sebut, kalau lelaki, mana kalau dia tubik tu hidup lepas tu baru mati, maka dia kira seperti dia orang besar dah lah. Kalau lelaki wajib 100 ekor unta, kalau perempuan 50 ekor unta. Ini kata dia. Ini mana dia ada beza di antara lelaki dengan perempuan itu. Apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini, dan dia kata mujma'un alaihi, diijma'kan ini sebenarnya tidak jelas ni. Kalau ijma' dalam mazhab Syafi'i, ya, betul. Tetapi nak kata ijma' semua ulama, tidak. Sebab kalau dalam mazhab Hanafi, tidak. Diat ni serupa. Dan ramai lagi pendapat ulama yang lain mengatakan diat itu serupa, lelaki dan perempuan serupa. Bahkan kalau mengikut mazhab Syafi'i dan ramai lagi orang lain, dia kata diat orang kafir pun tidak serupa juga. Diat untuk orang kafir tak serupa dengan orang Islam. Diat untuk orang Islam lebih banyak. Tapi mengikut Imam Abu Hanifah tidak serupa. Orang kafir pun kafir duduk memberikan taat setia mereka kepada pemerintah Islam, maka diatnya serupa. Jadi bila kena ghurrah sani, maka siapa yang menanggung kena bayar diat sani? Aqilah, bukan jani. Yang ini bukan yang melakukan jenayah itu. Ini adalah mazhab Syafi'i dan Abi Hanifah dan sekalian ulama-ulama Kufah. Dari segi hak, siapa dia kena bayar ganti rugi tadi, iaitu keluarga penjenayah tadi ataupun pihak dia lah. Itu Malik dan ulama-ulama Basrah mengatakan wajib ke atas jani, penjenayah itu sendiri. Mana diambil daripada harta dia untuk membayar ganti rugi itu. Gitulah lebih kurangnya. Itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Lepas tu riwayat yang kedua, riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan kes janin seorang perempuan daripada Bani Lahyan yang telah gugur dalam keadaan telah mati, iaitu seorang ghurrah, hamba lelaki ataupun hamba perempuan. Kemudian perempuan allati qudiya 'alaiha bil ghurrah, yang ini kalau kita mengikut tafsiran setengah-setengah ulama seperti Imam Nawawi, kita kena terjemah gini, iaitu kemudian perempuan yang Nabi SAW putuskan dia mendapat diat itu, yakni yang kena pukul, yang anak dia gugur. Nabi SAW memutuskan perempuan yang diputuskan dia mendapat ghurrah, hamba mati, gitu. Gitu. Tetapi setengah-setengah ulama kata tidak. Gini maksud dia. Kemudian perempuan yang Nabi SAW putuskan dia kena membayar dia berupa hamba ghurrah tadi mati, yakni hak
hak je pukul mati. Jadi ada dua. Dia ada dua. Nanti kita akan sebut kemudian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahawa pesakanya adalah untuk anak-anaknya dan suaminya, dan dia ditanggung oleh asabahnya, yakni keluarga perempuan yang melakukan jenayah. Ini dia sebut, Imam Nawawi sebut, qala al-ulama hadha al-kalam qad yuhimu khilaf muradihi. Yani ayat ini boleh mengelirukan maksud yang sesuatu yang tidak dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sebab yang betulnya ialah perempuan yang mati itu ialah al-majni 'alaiha, yang dipukul itu ibu kepada janin itu, bukan janiyah, yakni yang memukul itu. Dalam hadis selepas ini dia kata dijelaskan, faqatalatha, lepas dia bunuh tu mati, ibu tu pemati. Mula-mula mati anak, lepas tu ibu mati. Faqatalatha wa ma fi batniha, dalam riwayat selepas ni, yang memukul itu telah membunuh perempuan itu dan anaknya. Mana kedua-dua tu mati. Jadi yang dimaksudkan dengan katanya, kata Nabi di sini, qudiya 'alaiha, di sini bil ghurrah ialah allati qudiya laha bil ghurrah. Ala di situ dengan makna lam. Jadi fa'abbara bi 'alaiha an laha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan ala dengan makna lam di sini, laha. Itu Imam Nawawi kata. Tapi ada pula ulama yang mengatakan tidak. Memang kita boleh terima tu. Apa sebab disebutkan di sini? Perawi ni sebut allati qudiya 'alaiha bil ghurrah. Qudiya 'alaiha bil ghurrah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata qudiya laha bil ghurrah? Kalau maksud di sini, ni pihak yang kedua ni. Pihak yang kedua ni kata, kalau maksud di sini ialah yang kena pukul tu hak matinya, apa Nabi sebut ala di sini? Sepatut dia sebut laha. Sebab lam dalam bahasa Arab memberi arti dia mendapat keuntungan, bukan dia menanggung kerugian. Kalau ala lil madarrah, dalam bahasa Arab dia memberi arti kerugian. Sepatutnya guna laha. Dia tidak guna laha ni menunjukkan sini perawi ni Abu Hurairah ni nak ayatnya hak mati di sini, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kenakan dia tu. Dia kena bayar. Apa dia? Ghurrah. Perempuan yang memukul tu lah, hak tu mati. Tidak jadi masalah kata kalau hak tu hak kena pukul tu mati dulu, lepas tu mati, hak ni mati pula. Tak tahulah selama mana dia tak ayat, tetapi kemudian mati. Boleh. Bila mati tu dia kata hak sesuainya di sini, hak cerita ni kata hak yang memukul tu kemudiannya mati. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahawa pesakanya adalah untuk anak-anaknya dan suaminya, dan dia ditanggung oleh asabahnya. Jadi ceritanya gini, kata dia, apa buat ni pihak yang kedua. Jadi bila yang memukul tak dimati, asabah dia yang sebelum ni membayar dia. Sebab dia pukul, yang kena bayar dia siapa? Iaitu keluarga dia, asabah dia. Bila dia mati, moga asabah dia pernah bayar dia kan. Jadi asabah dia kata sepatutnya kita boleh terima pesaka dia juga, sebab kita yang bayar dulu, dia dulu untuk dia. Nabi SAW kata dah. Walaupun dulu memanglah kamu keluarga kepada penjenayah ni telah membayar diat bagi pihak dia, untuk dia, itu hukum. Tetapi sekarang ni kerana itu kamu tak boleh menuntut, sebab ini pesaka cerita lain. Pesaka ni boleh kepada anak dia dan suami dia dan siapa-siapa yang termasuk di dalam hukum pesaka berhak mendapat pesaka daripada dia, orang itulah. Adapun asabah tu tidak, akilah tu tidak berhak mendapat pesaka, kecuali kalau tidak ada orang-orang ni hak lebih dekat dengan dia ni, maka bolehlah asabah tu. Tapi kerana ada orang dekat-dekat dengan dia ni, maka asabah tu jadi mahjub, terdinding dengan sebab ada orang-orang ni. Itu kata mereka. Sebab tu dia disebut sini qudiya ala, bukan qudiya laha. Tapi Imam Nawawi kata dak, hak mati di sini ni hak kena pukul itu. Jadi kadang-kadang bahasa Arab ni
ala dengan makna lam pun boleh. Dengan makna lam pun boleh. Dia pakai gitulah. Jadi lepas mati tu saka tu boleh ke siapa? Boleh kepada anak-anaknya dan suaminya. Mana anak dia hak lain, suaminya boleh. Kan tadi diat tadi dibayar untuk anak dia yang mati. Lepas tu diat tu bayar juga untuk perempuan hak kena pukul. Jadi hak ni jadi apa dia? Jadi pesaka ke tidak? Baik, kalau jadi pesaka, siapa yang menerima pesaka daripada dia? Ini disebut anak-anak dia dan suami dia. Sebab itu yang adanya. Jadi yang kena bayar ganti rugi di sini ialah aqilah. Sebab apa? Sebab pembunuhan ini tidak sengaja, dia panggil. Tidak sengaja. Separa sengaja. Separa sengaja. Shibhil am orang panggil. Sebab kalau sengaja ni memang dia guna senjata yang memang boleh mematikan. Boleh mematikan. Dia tembak dengan pistol, misalnya. Itu baru sengaja orang panggil. Ataupun dia tikam dengan pisau, boleh mati. Itu baru sengaja. Walaupun dia kata dia tidak sengaja pun, bolehlah didakwa kata dia sengaja, boleh didakwa. Tapi kalau dengan batu, kalau dengan kayu, tidak itu dia panggil tidak sengaja lagi. Sebab itu dikenakan kepada aqilah, yang ini keluarga. Tetapi kalau dia dengan sengaja, dia sendiri kena bayar. Yang ini penjenayah tu sendiri. Kalau dia ada harta, kena ambil harta dia tu, bayar dengan harta dia tu lah. Kalau pembunuhan sengaja, yang ni kalau pihak keluarga yang terbunuh tu tidak nak hukum bunuh balas. Kalau nak hukum bunuh balas dalam kes sengaja, kena bunuh balas. Itulah orang panggil qisas. Tapi kalau dia tidak nak balas, tapi dia kata pada bayar ganti rugi, tak apalah. Ganti rugi tu siapa yang kena bayar? Dalam kes pembunuhan sengaja, pembunuh tu sendiri. Maknanya kalau dia ada harta, dia kena bayar. Kena ambil, pihak kerajaan kena ambil harta dia tu sebanyak mana untuk bayar ganti rugi, ambil bagi kepada pihak yang kena bunuh. Kalau dia tidak ada harta, dia buat kerja. Dia kena buat kerja, dia tak boleh nak simpan harta dia. Kecuali untuk keperluan asas dia. Selain daripada tu, kerajaan kena ambil, simpan untuk bagi kepada daripada duit dia sendiri, bukan keluarga. Bukan ambil daripada keluarga, tidak. Jadi ambil daripada keluarga ni dalam kes pembunuhan tersalah ataupun separa sengaja. Misalnya dia tumbuk kau, tumbuk itu separuh sengaja. Sebab biasanya tumbuk dengan tumbuk tu tak mati, tapi dia mati. Itu orang panggil shibhil am. Shibhil am. Dan dia sengaja, memang tumbuk tu memang sengaja dengan sedar, bukan tersalah. Tapi gapo dia yang guna? Penumbuk. Itu tak boleh, tak termasuk di dalam sengaja lagi. Tidak termasuk dalam sengaja lagi. Sengaja ni dengan senjata yang memang membunuh. Itu yang dimaksudkan dengan pembunuhan sengaja. Jadi walaupun kalau senjata tu membunuh tetapi dengan tersalah, ada juga. Tak juga. Dia nak tembak usah, memang apa usah, kena saing dia. Katakanlah. Itu tersalah. Walaupun senjata tu memang membunuh. Tetapi dia tidak sengaja, dia kata dia tidak maksud nak bunuh kawan tu. Itu tersalah orang. Gitu. Jadi aqilah sini, aqilah tu siapa? Kalau mengikut Syafi'i, aqilah ni ialah asabah kepada penjenayah.
Asabah ni maknanya orang-orang yang mana kalau tidak ada orang-orang yang utama di kalangan orang-orang yang berhak menerima pesaka, maka pesaka tu boleh ke dia. Misalnya sepupu, pak saudara, kau gapo kau, itu. Itu asabah. Tapi kalau ada orang lain hak lebih dekat lagi dengan si mati ni, mereka tak dapat. Hak ni hak kena. Inilah yang dimaksudkan dengan aqilah di sini, kata Syafi'i. Tapi kata Abu Hanifah, dia tidak kata lagu tu. Dia kata aqilah ni ialah kabilah dia, bukan asabah. Lebih luas lagi, saudara mara dia, hak tidak mendapat pesaka pun. Mana kalau tak ada orang-orang tertentu pun tak ada dapat pesaka juga pun, dia kena juga. Gitu. Lepas pada tu dia kata, ni kalau mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, dia kata asasnya ialah tanasur. Asasnya ialah tanasur di antara penjenayah tu dengan orang-orang tertentu. Kalau mengikut hak dia ni lebih luas lagi zaman sekarang. Lebih luas lagi zaman sekarang ni, lebih sesuai. Sebab apa? Mungkin orang zaman dulu dia kuat dari segi hubungan keluarga tu, rapat. Memang rapat keluarga. Tapi hak tu sudah tidak ada, keluarga pun semua orang lain dah jadi. Hak lebih rapatnya mungkin dari segi sama-sama kerja. Sebab dia berada dalam satu ikatan, dalam satu ikatan. Dalam satu ikatan pekerjaan dia, ataupun dalam satu parti kalau kita kata, yang mana ada tolong-menolong yang kuat di dalam parti itu, ataupun di dalam satu kesatuan sekerja kalau kita kata, dia ada tu, dia ada yuran dia ada lah beberapa perkara, yang mana dari segi tolong-menolong tu lebih kuat, maka pihak itulah yang menjadi aqilah dia. Ni kalau mengikut pendapat Hanafi ni, dia boleh kembali lagi zaman sekarang ni. Sebab kata dia ini bukan kaitan keluarga, tidak, tetapi orang yang membela dia. Siapa yang membela dia? Pembela dia ini berubah mengikut masa. Boleh jadi di suatu masa, orang yang bekerja di suatu tempat, misalnya kita kata sekarang ni pokok buruh, pekerja, kesatuan sekerja, dia boleh jadi hak tu, boleh jadi sebagai aqilah dia. Kalau tak ada hak tu, Baitul Mal, pihak kerajaan, jadi aqilah dia. Gitu. Bukan kata dia keluarga ni sama-sama, ini bergantung kepada keadaan. Tetapi dari satu segi hak pendapat Syafi'i itu baik juga, iaitu dia mengeratkan hubungan keluarga. Mengeratkan hubungan keluarga. Jadi keluarga ni tidak akan jadi putus lah. Sebab apa? Akan ditutup daripada pokok dia tu. Misalnya kalau hak ni ada kesusahan, pokok dia kena. Menasabah lah kalau dari segi pesaka pun pokok dia juga dapat. Kalau tak ada orang-orang tertentu ni, pokok dia lah yang dapat. Nasabah juga. Takkan dia dapat untung saja, ruginya tak ada. Lepas tu dari segi keluarga pula, bila begitu dia rapat, dia cara kepada sesama keluarga dia tu. Dia kata kalau dia tengok anak-beranak dia hak jenis nakal-nakal, hak jenis jahat sikit, dia marah, boleh marah lah. Aku kalau tak nyabik dengan habis pitih aku, tak apa, kata dia. Ni kalau kadang-kadang aku, pokok kita kena bayar. Jadi dia boleh kontrol. Bukan kata ibu bapa tu saja, tapi keluarga juga boleh ambil hak. Dia manusia ni banyaknya, kalau berkait ada kena-mengena dengan harta tu, memang dia boleh campur. Orang pun tak kata, anak-anak pun tak kata. Tapi kalau tak pernah bagi gapo dia tu, apa sen pun kita, dia duduk cara sana, dia akan kata gitu. Tetapi kalau pernah bagi, selalu duduk bagi, ada kira-kira dari segi keuangan itu, maka dia lain. Ada kebaikannya. Ada kebaikannya dari segi itu. Masing-masing ada kebaikan lah. Jadi bila kalau kerajaan tu dia nak melaksanakan hukum Islam, dia kena pilih lah dalam beberapa pendapat tadi nak pakai hak mana sekalian. Tidak kata dah banyak pendapat ni jadi pening, tak boleh nak pakai hak mana. Dah, tidak lagu tu. Misalnya pemerintahan Islam sini, katakanlah kita sudah jalankan hukum Islam sini, kita nak pakai hak mana? Misal dalam kes ni, nak pakai hak mana? Aqilah ni kita nak pakai dengan makna gap, dengan makna asabah seperti Imam Syafi'i pakai tu ke, ataupun dengan makna dengan makna hak lain? Aqilah dengan makna al-mutanasirun, mana orang-orang yang saling membela satu sama lain, menyokong satu sama lain. Nak ambil kira hak tu ke tidak?
Jadi kalau dia tengok, dia fikir dari segi memang hak ni, hubungan ni lebih kuat lagi, walaupun tidak keluarga. Mungkin kerajaan boleh kata kita pakai hak ni sebagai akilah dia, kesatuan dia tu, ataupun parti dia tu, ataupun jemaah dia tu, misalnya. Sekiranya dari segi keuangan dia pun kuat juga, dan selalu bantu-membantu juga. Itu terpulang kepada pihak pemerintah semasa lah. Maknanya dalam Islam ni banyak pilihan dia. Boleh tahan nak pilih hak mana lebih sesuai. Jadi kita tidak jadi masalah. Tidak kata apabila Islam kata jadi payah mesti terikat dengan hak ni. Mungkin hak ni tidak sesuai di tempat ni. Hak tak sesuai, tak sapakan. Ambil hak sesuai. Banyak lagi. Mana boleh tahan nak pilih. Mazhab tu banyak. Yang pentingnya jalan hak Islam. Jalan hak Islam yang pentingnya. Mazhab mana-mana itu tidak penting. Itu perkara nombor 2, nombor 5 dah tu. Yang pentingnya Islam tu perlu dilaksanakan. Kemudian ini pun cerita tulah Nabi SAW memberi pusaka dia tu kepada anaknya, wa man ma'ahum, dan orang bersama dengan mereka. Jadi anak dia tu nampak seorang sini, tapi kalau kita tengok dalam riwayat di atas, bi anna miratha li baniha, bani tu jamak. Sebab tu wa man ma'ahum, orang-orang bersama dengan mereka, yang ni bersama dengan anak-anak, orang-orang lain lagi lah yang berhak menerima pusaka. Itu tidak jadi masalah. Riwayat ni tidak jadi masalah, bahkan jelas lah gitu. Hamal bin An-Nabirah Al-Hudhali berkata, ini suami kepada dua orang perempuan tadi. Dia kata, wahai Rasulullah, kaifa aghramu man la shariba wala akal wala nataqa wala istahal famithlu dhalika yutal. Cuba tengok bunyi lan di belakang tu kan, bunyi lagu tu. Itu orang panggil sajak dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu ni pun sajak tu dia boleh mari situ lah. Yang ni ucapan ataupun bahasa yang ada irama dia, ada bunyi serupa akhir dia tu. Ini dia kata, kaifa aghramu man la shariba wala akal wala nataqa wala istahal famithlu dhalika yutal. Ni ada tu bunyi gitu tu. Bagaimana patut saya nak bayar ganti rugi kepada kerana orang yang belum minum dan belum makan. Yang ni budak ni, janin saat ni gugur ni, tak ada makan, tak ada minum, tidak bertutur, tidak berteriak, kata dia. Teriak pun tak. Famithlu dhalika yutal. Kes mana orang yang seperti ini sepatutnya diabaikan, disia-siakan, dilepaskan begitu saja. Yang ini dengan tidak dikenakan apa-apa bayaran ganti rugi lah sepatutnya. Dia kata patutnya tak kena apa-apa lah. Rasulullah SAW pun kata, innama hadha min ikhwanin al-kuhan. Dia ni betul-betul ni saudara kepada tukang tenung, kata dia. Min ajli saj'ihi alladhi saj'a, kerana sajak yang digunakannya itu. Ini pesen bomo ni. Habis kata, mana pesen bomo kan? Raja kan dia sebut kata awak jenis serupa rangkak-rangkak tu, serupa tu kan. Ini pesen bomo ataupun tukang tenung ni. Habis kata, kerana sajak yang dia buat itu. Jadi sajak ni tak boleh kau, sajak ni. Sedangkan dalam balarah memang dia ada bab sajak tu. Dalam bahagian ilmu yang ketiga tu, badik, dia ada satu bab sajak. Dan selalu dia mari contoh. Nabi pun ada juga guna sajak tu. Misalnya, ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Sajak lah tu. Allahumma a'ti mumsikan talafa wa a'ti munfiqan khalafa. Itu sajak. Apa-apa tak boleh. Hak tak boleh ni, kata dia, gunakan sajak dengan maksud hak tak boleh sini. Seperti tukang tenung tu, dia ada guna bahasa lagu tu, tetapi tak molek. Tapi kalau molek tak apa. Buktinya Nabi sendiri guna. Kalau tak boleh, apa dia guna? Lepas tu dia kata gitu. Sebab tu dia kata ikhwanil kuhan. Kuhan ni lagu mana? Dia guna bahasa-bahasa seperti itu tu. Jadi memang diperlukan.
Memang diperlukan untuk jin ke untuk apa ke, tak tahulah. Jadi guna bahasa-bahasa lagu tu. Adapun Nabi SAW dia guna tu bukan dengan maksud yang tidak baik. Begitu juga kalau penyair-penyair lain dia guna apa dia dalam bentuk lagu tu berirama, ada rentak dia, ada apa, tidak salah. Mana? Bukan secara mutlak salah. Hak salah tu mana kalau kita bawa benda yang salah. Kalau isi dia tidak salah, tak apa. Lepas tu nampak dia ni macam membantah ni. Macam membantah hak Nabi SAW kata ni. Jadi kalau dia bantah, dia tu tidak sabar ke ni? Tidak sabar ke ni? Jadi bantah lagu mana ni? Adakah sampai jadi kafir? Kalau jadi kafir lain pula ceritanya. Ni tak ada ni sebut. Nabi SAW tahu dia bantah ni maknanya dari segi zahir saja. Ini orang panggil mu'aradah suriyah. Ni istilah ulama hadis kata tu mu'aradah ni ada mu'aradah suriyah, ada mu'aradah haqiqiyah. Mu'aradah haqiqiyah hak tu tak boleh. Mu'aradah haqiqiyah mana berlawan, buat tak serupa dengan hak Nabi ataupun langgar, bantah hak Nabi tu, hakikat dia kita bantah, bukan zahir dia yang dibantah tu. Sebab kalau zahir dia dibantah, banyak sahabat-sahabat bukan kata dia kata tak boleh lagu tu, dia bantah hak Nabi. Jadi bukan maksud itu nak bantah hak sebenarnya dari segi keadaan, sesuai dengan keadaan. Jadi bukan bantah hukum Nabi SAW. Kalau bantah hukum Nabi, jadi kafir lah. Ini orang panggil contohnya mu'aradah suriyah ni boleh. Tidak semesti kalau bercanggah dari segi zahir, maknanya orang tu jadi kafir. Tak. Misalnya Nabi SAW makan, tak ada dalam riwayat kata dia makan nasi. Makan nasi tak ada. Makan roti ada. Lepas tu orang kata makan roti ni Nabi makan. Tak saya makan, tak kenyang makan roti. Aku nak makan masuk perut makan nasi ni. Jadi itu kita pun tak saya makan roti, tolak roti. Jadi tolak roti itu pada zahirnya nampak bercanggah. Tadi orang kata Nabi makan roti, molek makan roti, makanlah. Kita pun tolak, aku tak saya makan roti, tak kenyang makan roti, makan nasi. Kita kata. Jadi itu percanggahan dari segi zahir. Hakikatnya kita tolak Nabi ke? Tak. Tidak jadi kafir lagu tu. Itu orang panggil mu'aradah suriyah. Mu'aradah hakikiyah, tu yang jadi rosak. Mu'aradah hakikiyah. Kalau tolak semua hati. Kalau tolak zahir, rupa zahir, terutamanya hak tidak termasuk di dalam hak kita panggil sunnah tashri'iyah, tetapi hak termasuk dalam sunnah ghairu tashri'iyah. Sunnah ghairu tashri'iyah ni misalnya masalah makanan tadi, masalah pakaian ke apa tu. Jadi kalau nampak tolak tak sih hak tu, tidak jadi rosak lagi akidah. Sebab itu percanggahan dari segi zahir sahaja, bukan percanggahan dari segi hakikatnya. Bukan percanggahan dari segi hakikat. Tapi kalau percanggahan dari segi hakikat lagu mana? Nabi SAW tak saya dedah aurat, kita kata tak apa dedah aurat. Tu percanggahan sebenar tu lagu tu. Tu baru percanggah sebenar. Nabi SAW kata tak boleh minum arak, kita kata tak apa, boleh minum arak. Molek baru segar, sehat, kita kata. Tu baru jadi kafir kan lagu tu. Itu mu'aradah hak sebenar. Ada pun hak tadi tidak. Tu banyak perkara lah. Jadi di sini pun contohnya dia ni tidak mu'aradah haqiqiyah, mu'aradah suriyah saja. Tetapi sahabat-sahabat ramai tak say dia, walaupun zahir pun canggah dengan Nabi tak say. Misalnya Sayyidina Umar, dia bagi dia perempuan tak boleh, tak boleh bagi dia pergi masjid. Tapi bila isteri dia kata apa ni, Nabi SAW kata, bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan larang orang-orang perempuan pergi ke masjid. Dia senyap. Bini dia pergi pun tak apa, dia senyap. Padahal dia faham sendiri bercanggah dengan hal tu. Adakah dia langgar sabda Nabi? Tidak. Itu pelanggaran, itu percanggahan dari segi zahir saja. Hakikatnya dia nak hak Nabi juga. Tetapi bila orang sebut hak tu hak zahir tu, hak bercanggah, dia tak lawan. Itu cara sahabat. Dia tidak lawan.
Banyaklah. Bangun ni kita sudah jumpa kan, ada seorang sahabat tu dikenakan hukuman, dia kena qisas kerana patah gigi kawan tu. Jadi keluarga dia kata tak boleh, wahai Rasulullah, tak boleh dihukum dia. Jadi itu nampak canggah juga tu. Lepas tu akhirnya memang tidak kena patah gigi tu, sebab keluarga yang kena aniaya tu bersedia untuk menerima diat. Dulu kita sudah jumpa dah kan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ada di antara hamba-hamba Allah itu man law aqsama la abarra Allah. Kalau dia bersumpah, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan sumpah dia. Jadi sahabat tu demi Allah kata tak boleh kisah dia. Sahabat tu kata lagu tu. Jadi dia canggah ni bukan canggah hak sebenar. Sebab kalau canggah hak sebenar jadi kafir. Ni dia tidak canggah hak sebenar. Dia nak ayatnya mengikut keyakinan dia bahawa tidak akan terlaksana hukuman qisas itu terhadap adik-adik dia. Tidak akan terlaksana. Walaupun Nabi SAW kata mengikut hukum hak asalnya, kalau buat lagu ni kena balas lah. Kalau alik nuna hukum balas. Dia kata demi Allah tidak akan terlaksana. Mana keyakinan dia seseolahnya Allah SWT bagi keyakinan kepada dia bahawa dia akan kira juga dengan pihak sebelah sana tu supaya tidak hukum balas. Tidak hukum balas. Dan memang berjaya hak dia sebut tu. Gitu. Bukan sebagai nak langgar hukum Nabi SAW. Bukan makna nak kata dan Nabi kata qisas. Jadi nak bantah tu. Sebab gini, dari segi asasnya pun apabila melakukan jenayah tu qisas, dia tidak semesti kena balas. Bukan itu satu-satunya hukumannya. Boleh jadi dalam bentuk diat pun boleh juga. Jadi dia bantah tu, dia nak pilihan yang lain. Pilihan yang lain, iaitu nak diat, nak bayar diat. Bukan dengan cara hukum balas lagu tu. Dan hak tu dengan dalam bentuk bayar diat tu pun hukum Islam juga. Mana pada hakikatnya tidak bantah, tapi zahir nampak bantah. Nampak bantah zahir tu, itu tidak menjadikan rosak akidah seseorang. Di kalangan sahabat banyak berlaku benda-benda gini. Dan kita tak boleh kata lagu ni menunjukkan sahabat tu munafik, sahabat tu kafir. Ini bukti sahabat tu kafir. Semua pokok Syiah benda-benda lagu ni lah dia ambil. Tak kena tu lagu tu. Tak kena tu. Banyak benar lah lagu tu. Jadi kafir. Sebab kalau jadi kafir, Nabi buatkan lagu dia. Apa yang Nabi tak suruh dia bertaubat, mengucap semula? Tak ada satu dalil. Kalau lah betul-betul sudah rosak, terkeluar daripada Islam, sepatutnya Nabi suruh dia mengucap. Mengucap. Tak boleh, tak kena lagu tu. Tak ada. Menunjukkan tidak. Itulah yang kita katanya. Tak apalah, hak lain-lain tu lebih kurang gitulah. Dan hak akhir tu, hadis hak akhir dikritik oleh Daraqutni. Ni riwayat Muslim ini dikritik oleh Daraqutni. Dia kata Waqi' waham dalam meriwayatkan hadis ini. Adapun anak-anak murid Hisham yang lain tak ada sebut Miswar itu. Wa huwa as-shawab. Imam Nawawi kata itu betul. Daraqutni kata itu betul, kata dia. Kritik dia. Ni kan kita tengok ni hak akhir ni. Haddatsana Waqi' an Hisham bin Urwa an abihi anil Miswar bin Makhramah. Riwayat akhir. Waqi' meriwayatkan daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya daripada Miswar. Hak sebut daripada Miswar ini, kata Daraqutni, itu keliru Waqi', kata dia. Anak-anak murid Hisham yang lain tak ada sebut belaka Miswar dalam riwayat dia. Tak ada sebut, kata dia. Ni dia keliru. Mari Miswar tu dalam sanad dia. Muslim tak sebut selain daripada hadis Waqi'. Bukhari menyebutkan hadis orang-orang yang tak serupa dengan Waqi'. Itu dia. Dalam Bukhari an Hisham an abihi an al-Mughirah bahwa Umar sa'ala an imlasil mar'ah. Dalam Bukhari sebut Hisham daripada Mughirah, orang lain. Tak ada sebut Miswar bin Makhramah apa tu, tak ada. Hak sebut Miswar bin Makhramah ni keliru Waqi'. Kata dia. Tapi apabila sebut Miswar bin Makhramah, tak dapat tidak ni kena sebut Miswar bin Makhramah sini. Sebab kalau kita kata Hisham bin Urwah daripada ayahnya, kalau tidak sebut Miswar bin Makhramah tak boleh. Sebab Urwah tu dia tak ada.
dengan Umar itu dia tak ada. Riwayat tu jadi putus. Kalau sebut Miswar bin Makhramah jadi tidak putus. Jadi terpaksa kena sebut. Dia kata wala budda min dzikril Miswar. Tak dapat tidak, kalau nak hak sanak sani kena ada Miswar. Sebab Urwah supaya hadis Urwah tak ada dengan Umar, kata dia. Tak ada dengan Umar. Tapi kalau riwayat daripada Mughirah itu dah. Sepatutnya dia nak ayatnya apa ni, Daraqutni nak ayat, sepatutnya riwayat kebanyakannya tak ada Miswar. Ni cerita ni ambil daripada Mughirah bin Syu'bah belaka. Seperti dalam riwayat Bukhari dan lain-lain. Ambil daripada apa ni, Mughirah bin Syu'bah belaka, bukan ambil daripada Miswar bin Makhramah. Yang ni Hisham ambil daripada ayah dia Urwah, Urwah ambil daripada Mughirah bin Syu'bah. Itu tak jadi masalah. Jadi Imam Muslim mari juga ni. Sebab apa? Sebab Waqi' tu dia orang molek. Jadi beza dia daripada orang lain pun kira-kiranya tak apa beza. Sebab di sini tidak menyebabkan jadi hadis ni jadi terputus. Dia sebut Miswar bin Makhramah. Cumanya orang lain dok kata tak ada ni, bukan Miswar, Mughirah bin Syu'bah di sini sebenarnya. Ni keliru dia. Tapi cuba kita perhatikan, Imam Muslim mari dia akhir dia. Kalau hak lagu-lagu ni dia akhir bab. Dia tak mari dia awal. Tu kaedah dia dalam kitab Muslim. Orang-orang yang tidak mengaji Muslim dia tak faham benda-benda gini. Kadang-kadang dia royak tu dia bukan dia tak tahu. Dia tahu. Bukhari itu tu dia. Dia tahu Bukhari riwayat Mughirah, bukan Miswar. Tapi dia nak royak ada kelainan. Tak secara biarlah mu nak kata ni waham kau apa, ikut mu lah nak kata pun. Tapi masalahnya ada hak sebut lagu ni daripada Miswar. Sekurang-kurangnya riwayat Waqi' daripada Hisham ada sebut. Nak menunjukkan kelainan dari segi isnad dia. Sekurang-kurangnya dari segi tu, sekadar tu. Lepas tu Waqi' orang tak molek, bukan masalah tak molek, semuanya molek belaka. Cumanya kita nak kata hak ramai keliru dengan hak seorang keliru, lebih baik kita kata hak seorang keliru. Walaupun Hafiz belaka pun Hafiz pun ada juga kadang-kadangnya salah. Begitulah juga ni. Walau bagaimanapun Imam Muslim mari dia akhir. Itu cara dia. Sekat tu dah. Wallahu a'lam.